Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berusaha Presiden PPMK sesi 2014-2015 Saudara Ahmad Dahlan, yang dihormati Presiden Kelab UMNO Korea Saudara Farhan, Presiden Kelab AMIR Saudara Yusof, dan seterusnya ahli-ahli panel The Council yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada setiap perwakilan yang hadir pada hari ini ke perjumpaan The Council sesi yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zulkamal bin Abdul Manaf, Biro Perhubungan dan Tugas-Tugas Khas 2 PPMK sesi 2014-2015. Sebelum saya meneruskan majlis kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit The Council tu, untuk menerangkan sedikit apa The Council itu sebenarnya, motif penubuhan, objektif dan seterusnya cara-cara pelaksanaannya. Okey, The Council ialah satu medium baru yang diperkenalkan oleh PPMK pada sesi kali ini kepada ahli-ahli dia. Jika sebelum ni kita orang dah memperkenalkan latest to PPMK yang membolehkan ahli-ahli PPMK berkomunikasi secara terus dengan badan PPMK, tapi medium ni pula dia menjadi medium yang mampu membenarkan ahli-ahli PPMK menyampaikan sendiri pandangan-pandangan mereka kepada komuniti Malaysia di Korea Selatan. Dalam erti kata lain, melalui medium ini, ahli PPMK secara rasmi diberikan hak dan kepercayaan oleh PPMK sendiri untuk memastikan pendapat, cadangan ataupun kritikan membina mereka didengari oleh setiap organisasi yang ada di sini dan seterusnya komuniti Malaysia sendiri yang berada di Korea Selatan. Okay. Bagi membina sebuah komuniti yang sentiasa maju ke hadapan dan sedia menambah baik kekurangan yang ada, amat perlulah bagi sesebuah persatuan itu sentiasa menerima dan mengambil kira setiap idea, cadangan dan kritikan membina dari ahlinya sendiri. Dengan ini, persatuan tersebut bukan sahaja dapat melibatkan semua ahlinya dalam pembangunan persatuan tersebut dan komuniti itu sendiri, persatuan itu juga berjaya mewujudkan satu budaya di mana setiap ahlinya mempunyai suara dan tugas penting dalam memacu arah tuju sesebuah persatuan itu. Dan secara tidak langsung akan mengembalikan kepercayaan ahli-ahli itu sendiri kepada persatuan tersebut dan penggeraknya dengan cara meletakkan kepercayaan itu kepada ahlinya dahulu. Selain itu, dalam usaha untuk mencari idea, cadangan atau pandangan bernas dari sebuah komuniti, komuniti itu sendiri haruslah mempunyai satu medium yang efektif bagi ahlinya untuk menyuarakan pendapat mereka dan memastikan idea dan pandangan mereka diambil kira oleh semua orang. Kepentingan medium yang telus dan efektif juga mampu memastikan hak ahli sebuah komuniti itu terjaga dan memberikan mereka peluang untuk bersuara dan melontarkan idea walaupun mereka merupakan ahli biasa. Ini amatlah penting kerana sebuah idea atau pandangan yang bernas tidak semestinya berpucuk di tapak kepimpinan saja. Akan tetapi boleh juga dari ahli-ahli yang aktif yang sentiasa memerhati dan memberi maklum balas dan idea yang mampu menambah baik satu pelaksanaan. Dan sesebuah komuniti itu juga mampu dikira sebagai komuniti yang seimbang dan harmoni jika ahli persatuan dan persatuan-persatuan di dalamnya mampu bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain. Di sini sekali lagi pentingnya bagi sebuah komuniti itu untuk mempunyai satu medium yang mampu menghubungkan mereka antara satu sama lain, di samping memberi peluang kepada sesama mereka untuk menerima, memberi dan mendengar idea dari cadangan atau cadangan dari pihak luar bagi mewujudkan keharmonian di antara ahli-ahli maupun persatuan. Medium ini juga bakal menyediakan satu platform bagi setiap persatuan yang ada untuk berbincang di antara mereka, cara bagi menambah baik antara satu sama lain dan mampu menggalakkan semangat kolaborasi bagi memajukan komuniti Malaysia di Korea Selatan. Seterusnya saya akan teruskan dengan penerangan objektif The Council. Antara objektif The Council ialah menjadi satu medium yang efektif dan telus kepada ahli-ahli PPMK sesi 2014-2015. Ia akan menjadi medium yang akan menyuarakan pandangan, idea dan kritikan membina kepada komuniti Malaysia di Korea Selatan. Objektif yang kedua ialah memastikan setiap idea dan pandangan bernas dari ahli PPMK kali ini mampu diambil kira dan dipertimbangkan oleh setiap organisasi di sini demi kepentingan komuniti di Malaysia, komuniti Malaysia di Korea Selatan. Yang ketiga ialah menggalakkan dan memupuk semangat kolaborasi antara persatuan-persatuan
di sini di samping menyemai nilai keharmonian di antara ahli-ahli PPMK. Yang keempat ialah menjadi pencetus kepada idea-idea barnas dan kritikan yang membina dan mampu membina komuniti yang lebih berbudaya saing dan matang dari segi melontarkan pendapat dan menyelesaikan masalah antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah menjadi medium yang mampu menonjolkan bakat-bakat baru dalam komuniti ini dan seterusnya memperbanyakkan variasi budaya dan idea yang mampu mencorakkan komuniti yang lebih sihat. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana The Council ini akan dilaksanakan. The Council akan dijalankan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dan ahli panel The Council akan diagontai oleh setiap wakil dari persatuan-persatuan yang terdapat di Kuala Selatan. Antara persatuan yang telah bersetuju menerima jemputan The Council untuk sesi pertama ialah KUK, AMER, ISMA dan MAK. PPMK akan bergerak selaku pengerusi majlis dan akan mengendalikan majlis. Ahli-ahli yang terpilih untuk memberi ucapan ketika program terdiri dari mana-mana ahli yang ingin menyampaikan idea, pandangan maupun cadangan dan kritikan membina kepada wakil-wakil persatuan dan komuniti. Dan bagi proses pemilihan dan permohonan akan dibuka sebelum sesi yang berikutnya. Pengecualian bagi sesi yang pertama, penyampai ucapan telah pun dipilih terlebih dahulu dan tiada permohonan dibuka. Jadi bagi ahli-ahli yang berminat untuk menggunakan medium The Council, sesi kedua akan menerima permohonan dan penerangan secara lanjut mengenai tajuk-tajuk ucapan dan pemilihan akan diterangkan dengan lebih jelas melalui email kepada setiap ahli PPMK sebelum sesi yang berikutnya. Dan setiap pengucapan yang akan dilakukan oleh ahli-ahli tersebut akan dirakam dan akan ditapis sendiri oleh PPMK bagi memastikan kandungan dalam ucapan tersebut sesuai untuk diumumkan dan diwar-warkan kepada semua ahli sebagai suara ahli persatuan. Dan yang terakhir, selepas habis ucapan daripada ahli yang terlibat, The Council digalakkan yang terdiri daripada panel-panel digalakkan untuk memberi pendapat, komen atau penambahbaikan bagi ucapan tersebut. Kesimpulannya, The Council mampu menjadi satu medium yang sangat luas dan saya yakin program ini akan mampu memberi impak yang besar dalam membawa perubahan positif dalam komuniti Malaysia di Korea Selatan. Seterusnya, kita akan meneruskan majlis kita dengan penyampaian ucapan yang pertama bagi sesi kali ini. Penyampai pertama bagi sesi kali ini ialah Presiden PPMK sesi 2014-2015 sendiri, Saudara Ahmad Dahlan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu projek baru insya-Allah yang akan bakal berlangsung di PWTC Kuala Lumpur pada awal bulan Ogos ini, di mana projek ini yang dibernama sebagai First Malaysian Students Global Policy Symposium, iaitu nama pendeknya GPS. Pada hari ini ada dua perkara yang ingin saya sampaikan, iaitu pengenalan kepada GPS dan juga agenda-agenda GPS. Mungkin sekarang semua tertanya-tanya, apakah itu GPS? GPS, Global Policy Symposium, merupakan satu gabungan kolaborasi antara semua persatuan-persatuan pelajar Malaysia di seluruh dunia bagi bertujuan untuk berjumpa, berinteraksi dan juga membuat satu rangkaian kerjasama bagi membincangkan isu-isu kepentingan negara. Okey. Antara objektif-objektif yang boleh dicapai melalui projek ini adalah seperti berikut. Iaitu yang pertama, membina negara ke hadapan. Kita berharap bahawa projek ini di mana semua pelajar akan berjumpa dan merupakan bukan hanya satu perjumpaan biasa, malah idea dan resolusi yang dibincangkan akan dipraktikkan secara praktikal. Objektif yang kedua iaitu membentuk jati diri pelajar-pelajar Malaysia. Pelajar ataupun peserta akan terlibat secara langsung dalam beberapa perbincangan meja bulat seperti yang kita buat sekarang, round table discussion, di mana akan lebih terlibat kepada isu-isu ataupun perbincangan kritikal. Melalui projek ini,
pelajar boleh mengetahui di mana kedudukan ataupun tahap Malaysia sekarang, bagaimana Malaysia hendak ke hadapan dan juga peranan pelajar iaitu kita sendiri sebagai pemangkin negara. Okay. Objektif yang ketiga iaitu menyatu padukan rakyat dan juga bertukar-tukar pendapat. Dengan harapannya, pelajar yang terdiri daripada pengajian tinggi yang berbeza serta latar belakang yang berlainan, pelajar turut dapat melontarkan idea dan pendapat dari perspektif yang berbeza semasa perbincangan meja bulat tersebut. Okay. Pada masa ini, turut disokong oleh beberapa persatuan pelajar Malaysia yang terdapat di seluruh dunia. Antara persatuan-persatuan tersebut adalah daripada negara seperti France, Australia, Jordan, Japan, Indonesia dan United Kingdom. Seterusnya, saya akan bergerak kepada agenda GPS. Okay, Global Policy Symposium GPS merupakan satu platform atau landasan kepada semua pelajar untuk membincangkan atau melontarkan idea yang boleh membincangkan resolusi-resolusi berdasarkan isu-isu mengenai dasar awam serta polisi di Malaysia. Resolusi-resolusi tersebut nanti akan dihantarkan secara online, akan disiarkan secara online dan dihantar kepada beberapa badan-badan yang sesuai seperti Kerajaan Malaysia, penubuhan bukan kerajaan, NGO, korporat dan lain-lain badan ataupun entiti yang boleh merealisasikan dan juga mengimplementasikan resolusi tersebut secara praktikal. Okay, oleh itu, setiap Komiti Persatuan Pelajar Malaysia akan menyediakan satu kertas kerja berdasarkan satu tema yang telah disediakan. Pelbagai topik juga akan dibincangkan melalui tema tersebut bagi memastikan keseragaman perbincangan di seluruh negara. Okay. Disebabkan projek ini merupakan projek yang baru antara gabungan Persatuan-Persatuan Pelajar Malaysia, maka tema yang telah dipilih adalah pendidikan tinggi, iaitu mengenai memberi fokus dan penekanan kepada pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia, sama ada pusat pengajian tinggi awam ataupun swasta. Okay. Setiap orang boleh memberi pendapat mereka berdasarkan pengalaman mereka berada di berdasarkan pengalaman mereka semasa menuntut di pengajian tinggi di luar negara seperti kita, iaitu yang sedang belajar tertiary education. Dan kita tak perlu berjumpa atau kita tidak perlu berjumpa atau merujuk kepada pendapat atau perkhidmatan yang pakar. Sesungguhnya pelajar yang terdiri daripada bidang yang berbeza serta latar belakang yang berlainan akan membuatkan kita memberi idea dari perspektif yang berbeza juga, di mana akan menunjukkan perbincangan meja bulat ini ke arah yang lebih mantap dan perbincangan yang lebih holistik. Okay. Antara topik-topik yang boleh dikaji adalah seperti berikut. Yang pertama, research, teaching or both. The emphasis of faculty in local universities. Kedua, where's the cash? An inquiry into the financial health of universities. Yang ketiga, the preferred choice. How to attract the best students to local universities. Okay, antara isu-isu penting yang boleh turut serta dikaji semasa menyediakan kertas kerja ini adalah sumber kewangan. Okay, semasa sesi perbincangan, pelajar akan digalakkan untuk berkongsi pengalaman, pemerhatian serta memberi penekanan kepada bagaimana universiti-universiti di luar negara, khususnya di tempat mereka belajar sendiri, iaitu kalau kita di Korea Selatan, untuk mendapat
penajaan atau pembiayaan bagi program dan aktiviti-aktiviti universiti tersebut. Program-program universiti dan inisiatif yang dijalankan seperti kempen pembiayaan dan sistem pembiayaan yuran pengajian juga akan diberi penekanan khusus bagi universiti-universiti di Malaysia, baik universiti tempatan ataupun swasta, untuk mempertingkatkan dan memantapkan lagi sistem kewangan universiti tersebut. Isu yang kedua iaitu bakat. Pada masa kini, negara Malaysia telah banyak menghantar pelajar-pelajar terbaik dan cemerlang melanjutkan pengajian di luar negara. Dan juga diketahui bahawa kadar peratusan pelajar-pelajar antarabangsa yang menuntut di universiti-universiti awam dan swasta di Malaysia adalah sangat rendah. Bagi memastikan institusi-institusi di Malaysia berkembang dengan pesat, sejajar dan bersaing dengan universiti-universiti di luar negara, maka adalah sangat penting bagi universiti-universiti untuk mengambil contoh-contoh yang dipertengahkan untuk mempertingkatkan prestasi pusat-pusat pengajian tinggi bagi menggalakkan kemasukan pelajar-pelajar tempatan, pelajar-pelajar antarabangsa serta penyelidik untuk terus menyumbang demi kebaikan universiti dan negara secara amnya. Fokus diskusi nanti akan memberi penekanan kepada polisi-polisi tertentu yang boleh diimplementasi untuk menggalakkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar antarabangsa untuk menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia. Pelajar-pelajar Malaysia yang menuntut di luar negara akan berkongsi pengalaman mereka dan memberi penekanan bagaimana universiti-universiti luar negara mencapai matlamat berikut bagi mengekalkan prestasi dan imej global. Untuk isu yang ketiga, iaitu urus setia, boleh dikatakan sebagai tadbir urus ataupun pengurusan. Bagi pelajar-pelajar Malaysia yang berpeluang untuk menuntut di universiti-universiti luar negara, khususnya di pelbagai negara, akan memberi cadangan yang bernas dan konkret bagi universiti-universiti di Malaysia untuk membuat kajian dan mengeksploitasikan pengalaman-pengalaman yang dilalui semasa di luar negara. Dari segi penyelidikan dan sehinggalah kepada pengurusan kesatuan dan aktiviti-aktiviti pelajar, hendaklah diberi penekanan terutama dan mempraktikkan sistem tadbir urus universiti yang baik. Oleh itu, kita berharap pengalaman yang dikongsi oleh pelajar-pelajar Malaysia di luar negara akan dapat membantu dan memperkasakan segala hasil perbincangan ini. Di sini terdapat Facebook page untuk Malaysian GPS. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu GPS, pelajar boleh, wakil-wakil panel boleh pergi ke page FB ni dan like ataupun share kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah page ni nanti akan di-sharekan melalui page PPMK. Dan segala idea dan pendapat pelajar-pelajar boleh disalurkan menerusi letters to PPMK. Saya amat berharap kerjasama dan komitmen semua pelajar untuk menyertai, tidak kira pelajar daripada undergraduate, master ataupun PhD, untuk memberi komitmen terhadap kepada PPMK supaya PPMK dapat menyediakan kertas kerja ini. Setiap maklum balas sangat dan amatlah dihargai dalam projek ini demi kebaikan semua rakyat Malaysia, khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan datang. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ahmad Alan. Sekarang saya ingin membuka peluang kepada ahli panel The Council untuk mengajukan pertanyaan mengenai ucapan beliau ataupun memberikan pendapat, cadangan maupun kritikan membina mengenai ucapan sebentar tadi. Dengan segala hormatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Idrul Amir bin Ahmad Syarani, wakil daripada Islam Korea. Soalan saya nak tahu apakah bentuk bantuan yang dimaksudkan oleh saudara boleh diberikan oleh peserta lain selain PMK. Okay, dari segi bentuk bantuan, terima kasih sebab tanyakan soalan ni. Mostly kertas kerja untuk projek GPS ni PPMK yang akan handlekan. Tapi dari segi isi dan maklumat, memang kekurangan kita mungkin ada kekurangan dari segi situ. So kita berharap bahawa semua pelajar ahli PPMK ataupun pelajar-pelajar sendiri yang belajar di Korea ni dapat memberi idea ataupun pendapat mereka mengenai isu-isu ataupun topik-topik yang boleh diorang kongsikan berdasarkan tema yang telah disentuh tadi. Okey, adakah telah menjawab soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris Fadzila bin Rais, wakil daripada Army Korea. Saya ada dua soalan di sini. Soalan pertamanya berkenaan dengan isu-isu yang akan dibincangkan adalah adakah itu isu-isu yang dibincangkan bertargetkan certain lapisan masyarakat ataupun bertargetkan dalam sebagai in general rakyat Malaysia itu sendiri. Dan soalan kedua tu, apakah bentuk meeting yang akan dilakukan, maksudnya secara Skype ataupun secara jumpa ataupun secara email. Okay. Untuk soalan pertama tadi, isu-isu yang boleh diberi pendapat tu selalunya akan berdasarkan tema yang telah disediakan, iaitu tema pengajian tinggi. Dan mostly isu-isu ni korang boleh bagi pendapat korang, bagi kat kita orang. Nanti dia ada beberapa fasa. Kita akan menghantar kertas kerja tu, draft kertas kerja tersebut pada fasa yang terawal dan dihantar kepada satu persatuan yang mengendali bahagian polisi. So dia akan cek bahawa kertas kerja kita itu layak ke tak akan dibawa kepada simposium pada bulan 8 tersebut. Dia akan bagi feedback terlebih awal. So mostly nak cakap yang isu-isu kita sentuh ni akan mostly kepada rakyat Malaysia itu sendiri. Macam isu-isu yang umum. Dia tak ada isu-isu yang berat sebelah. Okay, untuk soalan yang kedua, bagaimana nak medium? Setakat ni medium yang kita orang PPMK sendiri plan, rancang adalah through memberi pendapat melalui letters to PPMK itu sendiri. Kalau sekiranya bukan, maksudnya adakah perbincangan itu akan dilakukan secara Skype lah, ataupun secara darat, maksudnya berjumpa dengan wakil persatuan yang lain. Yang mana? Perbincangan itu. Perbincangan yang persatuan-persatuan yang terlibat tu? Sebelum ni perbincangan telah dilakukan secara Skype. Dan insya-Allah ada sembilanan persatuan pada bulan 5 ni dia akan buat lawatan ke Korea. So dari situ kita dapat buat komunikasi dengan face to face dengan dia orang. Ada apa-apa lagi soalan mengenai soalan GPS? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rahman Sudin,
wakil daripada Kelab UMNO Korea. Ada satu soalan yang ingin ditujukan kepada saudara Ahmad Dahlan mengenai program GPS. Okey. Soalannya, adakah idea-idea yang diambil kira dari pihak persatuan lain iaitu Kelab UMNO Korea, Army Korea dan ISMA akan digerakkan dalam satu nama iaitu PPMK, dan apakah kelebihan yang akan persatuan-persatuan lain dapat dari program PPS? Okey. Sebab yang projek ni saya sendiri meminta kepada ahli PPMK. Sebab sekarang ni semua yang ada kat sini merupakan ahli PPMK kecuali Abang Zokri. So saya pun dah ingin minta opinion dia daripada students master dan PhD kalau dia boleh beri pendapat, ataupun macam seperti macam Abang Zokri sendiri yang saya tahu dia banyak pengalaman lah. Dia dah belajar dekat beberapa tempat lah. So kalau dia boleh bagi pandangan pun bagus. Kalau macam kertas kerja tu memang akan dihantarkan melalui komuniti pelajar-pelajar Malaysia di Korea. Tapi sekiranya kalau macam ada persatuan korang yang tak nak guna nama PPMK, korang pun boleh submit kertas kerja tersebut dengan ada nama korang sendiri. Tapi selalunya dia sebab macam buat research, selalunya satu kertas kerja tu dia boleh bawa macam 4 nama. Dan kelebihan daripada menyertai projek ni, InsyaAllah macam dia akan berlangsung di PWTC Kuala Lumpur. Dan sekarang ni PPMK memegang bahagian human resource. Kalau macam pelajar dari Korea, PPMK, ahli-ahli PPMK nak menyertai projek ni pada bulan 8 nanti, kita insyaAllah akan senang lah. Sebab PPMK sendiri dah tahu pelajar dia. Kalau nak, kita mostly PPMK akan jaga bahagian pendaftaran. Kalau sesiapa yang nak experience, mendapat pengalaman daripada projek ini, boleh nanti kita akan bukakan pendaftaran tersebut. Dan insyaAllah mungkin ahli-ahli PPMK boleh diutamakan untuk menyertai projek pada bulan 8 nanti. Boleh join bagi sesiapa yang balik Malaysia lah. Tambah sikit pada apa yang Okay. Ini bukan soalan baru. Saya Zokri Idris kadang nak mengembangkan dan menambah apa yang ditanya oleh Rahman sebentar tadi. Pada pengalaman Zokri, PPMK akan menjadi focal point ataupun rujukan utama bagi GPS di Malaysia nanti yang mewakili suara pelajar-pelajar di Korea. Jadi kita memerlukan kerjasama dan juga macam keizinan dan juga keredaan semua wakil-wakil persatuan yang lain untuk menjadikan PPMK sebagai wakil kita. Kerana mereka ini Persatuan Pelajar Malaysia Korea Selatan. Jadi kita bernaung di bawah PPMK untuk menyuarakan apa yang kita rasakan perlu disampaikan. Jadi it's not about branding UMNO, AMI, ISMA terhadap GPS, tapi bagaimana kita mewakilkan PPMK itu, menyampaikan suara hati kita. Itu yang nak cuba nak sampaikan kan Betul. matlamat GPS itu. Ada mana? Terima kasih Pak Zokri. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi soalan extra. Kita melihatkan banyak isu-isu yang dibincangkan akan disalurkan kepada Malaysia kan. Tapi saya tidak melihat, saya tidak nampak atau saya tak nampak lagi lah bagaimana itu boleh membagikan benefit kepada persatuan-persatuan yang menyertai GPS itu sendiri. Contohnya kalau dia membincangkan tentang sumber kewangan tadi lah balik. So adakah persatuan-persatuan yang menyertai GPS itu akan membawa balik resolusi ke negara masing-masing dan sekaligus boleh menaik taraf persatuan masing-masing juga?
Tak. Kita bukannya nak menaikkan taraf sesuatu persatuan. Kita sekarang ni nak menolong pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia. Kita bawa apa yang baik daripada negara masing-masing. Sudah kita bawa benda daripada Korea, bawa balik ke Malaysia. So time GPS nanti kita akan membincangkan resolusi-resolusi yang boleh kita ambil dari segi kelebihan untuk menaik tarafkan pusat pengajian tinggi di Malaysia, sama ada pusat pengajian tinggi awam ataupun swasta. So benda ni memang nak cakap benefit sangat kepada persatuan pelajar memang tak ada. Just kita nak membantu pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia. Jadi saya kira macam apakah di samping antara benefit utama ni ialah membantu di Malaysia. Jadi jika saya mencadangkan jika di samping benefit utama tu, maka benefit yang kedua adalah kepada persatuan-persatuan yang menjoin GPS sendiri. So dia tak adalah membantu satu pihak yang ni, tapi persatuan sendiri akan macam tu je lah. Tak, dia insyaAllah kalau buat projek ni, macam kita buat satu kolaborasi besar-besaran, insyaAllah macam PPMK pun naik lah nama sikit kan. Lepas tu akan dikenali lah dengan beberapa macam badan atau NGO dekat Malaysia. Kalau macam setakat ni rasanya PPMK dia dapat nama PPMK dia sampai kepada IM4U. Kalau bagi siapa tahu IM4U tu lah. So dari situ lah dia macam di samping untuk meningkatkan naik tarafkan pengajian tinggi di Malaysia, nak katakan kita nak promote juga lah persatuan pelajar Malaysia yang ada di negara-negara lain. So dari segi selepas promote tu, kita masih tak tahu lah macam mana nama persatuan kita tu tinggi mana ke apa. Still kita kena usaha lah. Kalau kita nak bagi nama persatuan kita tu naik again, kita still akan usaha dengan sama ada membanyakkan macam buat program kolaborasi bersama persatuan-persatuan antarabangsa, ataupun kita yang mostly kalau nak macam lebih bagikan lebih, kita nak buat nama persatuan kita naik. So kita mostly kepada program-program yang berilmiah. Kalau dari segi program-program macam tu, insyaAllah lah. Just nak tambah dengan yang Haris tadi lagi. Maksudnya point GPS tidak adakan bukan untuk kelebihan kepada persatuan, Bukan. tapi kepada apa yang kita boleh sumbang kepada Malaysia kita sendiri. So itu bukan macam, sebab kita boleh hantar untuk membawa balik pengetahuan yang kita boleh sumbang kepada negara. Bukannya apa yang kita boleh dapat kepada persatuan itu sendiri, tapi apa yang kita dapat persatuan itu kita share balik kepada negara. Yes. Rasanya selamat IPM. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan berkenaan dengan Malaysia Students Global Policy Symposium. Okey, topik yang kita bawakan untuk perjumpaan pertama adalah mengenai isu pendidikan negara. Pertamanya kebanyakan hanyalah satu daripada persatuan-persatuan pelajar yang terlibat di dalam Malaysia Student Global Policy Symposium ini adalah daripada Persatuan Pelajar di Malaysia, iaitu MPPK tadi kan. Tapi apakah kerelevanan kita memberikan cadangan apabila kita tak tahu apakah masalah yang sebenarnya mereka hadapi di Malaysia? Kita macam kita nak ada solusi, kita kena tahu apa yang mereka, apa masalah mereka dan apakah yang mereka perlukan. Tapi bila kita tak ada, macam kita sendiri duduk kat sini, kita tak tahu apa yang terjadi kat sini dan di Malaysia, dan kita dekat sini pun ada masalah kita sendiri yang perlu kita hadapi.
So kesimpulannya, apakah kerelevanan untuk kita memberi cadangan tanpa mengetahui apakah sebenarnya masalah yang mereka hadapi? Itu saja. Terima kasih. Okay, kalau secara jujurnya macam dia ada provide satu kertas kerja untuk projek ni, tapi semua dalam English. So memang tak faham sangat lah, kan tak faham. Dia nak translate dia payah sikit. Kalau macam nak kata pasal masalah-masalah tu, mostly dari segi macam isu-isu penting tadi, antara tiga tu sumber kewangan, talent, bakat dan juga governance, itu urus tadbir. Okay, yang boleh nampak sekarang ni masalahnya ialah dari segi bakat tersebut, di mana kita tahu kerajaan Malaysia dia menghantar kita belajar dekat overseas. Tapi kita kalau ada 2 tahun lepas ada FM tak ingat lah, dia cakap kerajaan Malaysia dia hantar rakyat pergi overseas belajar, tapi masalahnya pelajar-pelajar tersebut tak nak balik ke Malaysia. Itu salah satu masalah dia. So dia ada interview lah dengan beberapa certain pelajar. Ada nak tambah soalan? Itu bukan untuk pada pendapat saya lah. Itu bukan isu yang dihadapi oleh sistem pendidikan negara. Itu adalah isu yang dihadapi oleh pelajar Malaysia yang di luar negara. Sekarang topik kita adalah isu pendidikan negara. Dan bagaimana kita boleh bantu mereka daripada segi itu, apabila tak tahu masalah mereka sendiri. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya ramai je bakat-bakat yang masih belajar di luar negara yang mempunyai actually lagi banyak soft skill daripada kita sendiri yang duduk di Malaysia ini. Di luar negara. Macam yang last tu. Banyak lagi bakat-bakat yang terpendam di dalam negara yang belum kita pelopori lagi. Kiranya actually sebenarnya Malaysian Student Global Policy Symposium ni rasanya kita perlu jemput lagi banyak bakat-bakat daripada dalam instead of daripada pelajar-pelajar kita di luar negara. Okay, sebab tadi kan tak ada macam masalah kan, tapi sendiri dah macam jawab soalan tu. Itulah masalah dia, faham? Dia macam idea sebab tu dah cadangan. Ingatkan soalan. Okey, terima kasihlah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ahmad Dahlan dan ahli panel yang sudi menanyakan pertanyaan dan memberikan beberapa cadangan sebentar tadi. Seterusnya saya teruskan lagi majlis kita dengan penyampaian ucapan daripada speaker yang kedua kita pada sesi pertama ini, iaitu saudara Raf Laurentius. Saya hormat kita. Terima kasih Tuan Pengerusi. Okay, after the heavy discussion just now, I'm going to bring it down a notch and, make it more fun, I guess. First and foremost, greetings to members of the council and to everyone who is happening to be watching this video right now. My name is Ralph Laurentius. I'm from batch 11, Korea University, Sabah, Malaysia. 4 years ago, a little kid was given what seemed to him a heavy burden of joining a small association called PPMK. He wasn't sure why people would trust him so much with the role, given that he himself didn't even trust himself with the title. His hobbies include sleeping during the day, procrastinating. He was awkward in social interactions, and he had zero experience handling big events. Also, he was indecisive because he was asking himself, what's in it for me? He was so unsure that he took one whole sleepless night mulling over his options. Ladies and gentlemen, today I mean to share with you my personal take on why you should consider actively being a part of an association
club, or group while you're studying here. Recently, a lot of people have been asking me, why do you stress yourself out with all these activities? Why the unnecessary trouble when you're not even paid to do so? Why risk disappointment? And I haven't been able to give them a straight answer. But over the past week, I've been thinking it over, and I can summarize it into 3 words: opportunity, growth, and purpose. Now, before I move on, some of you might not know this, so I'll just mention it briefly. Over the past 4 years in South Korea, I've been a part of an association called PPMK for 3 years, and once in Club UMNO Korea, KUK. At the moment, I'm also involved in SOLMAK, which is the Malaysian Students Association in Republic of Korea, and also the Asian Youth Network in Korea, as a student and country representative respectively. Besides these associations, I'm also a founding member of a theatre house in Sabah called Greenleaf Theatre House, and I try my best to help out during my holidays. That's a lot of responsibility for someone with a small body such as mine. Admittedly, amongst the student community here in South Korea, there exists a negative image about joining these types of associations. When it comes time to elect a new committee, more often than not, we see people critiquing every single small mistake. But when they're given the chance to step up to the plate, more often than not, they would rather push the responsibility to someone else with their vague excuses. Today, I aim to dispel those misconceptions and tell you that you're making a big mistake if you choose not to take the chance. So, on to the 3 words that I mentioned earlier. The first one is opportunity. Joining a students' association provides you with the opportunity to meet new people, people that you wouldn't normally meet in your daily life. It gives you the opportunity to form new relationships and lasting bonds with the people that you're working with and the people that you deal with when you're handling activities and events. I'm fortunate to say that over the course of my experience with committee members, I got to know genuinely inspiring people that I know that I can count on, and for them to be there for me when I need them. In other words, with a more extended network, more doors tend to open up to you. You start to realize that help is always around the corner whenever you need it. The opportunity to get new working experience that you wouldn't find anywhere else would also improve your soft skills and better prepare you for life after graduating. Moving on, we have growth. This is similar to what I previously said, but it is somewhat different. Even though your bank account doesn't grow as much when you're joining a students' association, the personal growth that you gain is undeniable. Besides building your CV, you get to expand your perspective of the working world much more when you're working in a group, while considering the various opinions of the community you're in. You learn to adapt to situations, and you learn correct procedures for certain things. At the same time, you might also learn new skills or realize hidden potential or talent that you otherwise might not have known. Finally, we have purpose. If you're like me, and a lot of people that I know, your bed is your best friend. Getting up in the morning is especially difficult when you have nothing to do and you have nothing to fill your time with. Being in a students' association gives you a sense of purpose in your daily routine. You have more things to look forward to, and with the responsibility that is given to you, you take every action seriously and you start to plan out what needs to be done. You adopt a more proactive attitude and you start to hate wasting even a day away. Moreover, I believe that all the Students Association here in South Korea is geared towards helping and improving the quality of lives of its students and the community. So what better motivation is there besides helping the ones closest to you? And also, you can take the title or the responsibility as a challenge for yourself, a challenge to do better and to be a better person.
Now, I'm not saying that joining a students' association is for everyone, nor am I saying that people who are actively joining in an association is better off. What I'm saying is that if there's a voice inside of you telling you to join in and help out in whatever way you can, follow it. Because what you stand to gain from your experience in a students' association is far more than what you can expect. Now, there are a number of Malaysian associations and clubs existing now in South Korea. We have PPMK, KUK, and MA, who handle the welfare of Malaysian students in South Korea, Amir Korea and ISMA for the spiritual needs of the Muslim students, MSFC, the Malaysian Students Football Club, and MKBA, which is the badminton club for if you're into sports. If you're into reading, there's Buku Jalanan Seoul. If you're into photography, there's groups like Rago Clans on Instagram, so you can join them anytime you want. Now, you're probably asking me, like, what if there's not an association right now that's existing, but should exist? Then the answer I'm going to give you is, you can start one on your own. Get a group together and use a suitable medium to spread the word. Get more members and improve interest of the students to join in with your group. Remember, opportunity for growth will always be available to someone with a purpose. Remember the little kid that I introduced to all of you in the beginning of my speech? All he needed was a little encouragement. Someone to say, go for it. And so, the kid did. And now he's standing here today giving this speech. He may still seem little, or lazy, or insecure of himself, but at least he's trying really hard to improve. And he does not regret all the valuable lessons and experiences that he has gained throughout the years. Thank you all for listening, and I hope you have a wonderful day. Thank you very much. Terima kasih saya ucapkan kepada speaker kedua kita, Saudara Nurul. Dan saya buka soalan kepada ahli panel yang bagi mereka yang beri cadangan, pandangan atau soalan. Ke ada yang nak bagi sharing lagi? Sharing. Boleh, silakan. Boleh tambah. Kena komen macam mana aku di speech. Correct is grammar. Ya, correct. Pak Alam pula tak komen. Halo. Assalamualaikum. Kenalkan. Nama saya Haris. Saya wakil daripada Amir Korea. Selalunya menteliti rakyat Malaysia ni atau student Malaysia terutamanya lah, dia menyatakan bahawa dia tak nak jawatan ni, tapi dia nak kerja. So ada orang katakan macam, I don't want to be a great leader, but I just want to be a great follower. So just nak tanya lah untuk maybe ada sedikit I don't know motivation for this kind of people, untuk encourage dia, yang dia kata daripada dia jadi a great follower, why not dia just jadi a great leader? Okay, my opinion lah, personal opinion kan, you don't really have to be a great leader. You don't really have to be a leader to be a leader, if you know what I mean. You can be a follower to be a leader. It depends on you. That's why I say like being part of a students association is if it's not for you, then it's not for you. You have to find another positive outlet for you to express yourself or to be an influence in your community. Macam kalau kau macam seorang dia, lepas tu nak join macam Korean Association pun, if it's positive for you and it's beneficial for everyone else, then why not? So like, I don't really see the point of like forcing someone to take up a leadership post when they don't want to. But then like, if it's already inside you, if you're feeling like, hey, I can do better than this person, or like, I have certain skills that I want to improve, and I think that being a leader will help me achieve that. So macam, just go on lah. That's my advice. Okay. Terima kasih Haris buat tanya.
doesn't have any skill to speak in good English or have skill to speak in public. Can you give me some of that? Thank you. To be honest, I myself, you know, when you're speaking in public or like when you're talking to someone else, there's like a little voice inside of you that says like, oh my god, like what are you talking about, right? I try to like keep that voice down as much as I can, and then like in the sense of like grammar and being, you know, correct with what you say, I mean, just don't think about it so much. Because like as long as your point comes across well and people understand what you're saying, that's already good enough. So yeah, I think language and grammar is secondary. The primary thing is you have to get the person to understand, make a connection. So yeah, just go for it. Thank you. Hi, Ralph. Hi, Zokri. I think it's really a great pleasure to have listened to your pitch as well as your advices. I've learned really a lot from you. And keep on going the momentum of being a student activist in my own life as well as in my future. And you have proven the fact that indeed that a leader is not born, but is actually made out of it. No one is born as a leader, but we make ourselves to be a leader. And you have a good point too, that not everyone can lead. It takes a really good connection between a follower and a leader. But the most important thing of all, joining student activities and students association is a part of our learning processes to be a better person. Yes. It doesn't matter what position that you hold in a society, whether as high as a president or as low as a member. But what you learned and what you encounter in every single experience to make you a better person, from spending the day sleeping on bed until spending a day speaking on the stage, like what we had today, a really big achievement. So I think this is something good that you have to preach to all of your friends, to be active, not because to be a leader, but to learn every single new journey in our life, to discover our potentials, to explore our capabilities. Sometimes we don't know what we're good enough, what we're capable enough, until we have been challenged. And that is actually a challenge for us. So I really hope, Ralph, with all of the inspiring speech, I'm not going to comment all these grammatical errors, that's not the important thing, but it's actually the message that you're trying to tell us. I think as one of the councils, I think I'm very proud of you. And I hope every single leaders of the society here, we have KUK, I'm not from MAP anymore, we have ISMA, we have ARMY. I hope your society and your progress in the society will actually make your members to move forward, not to make your members move backward. From having a member to become more confident, more charismatic, of course more intelligent and so on, but it's actually to move forward. Either you have a boy or a girl who can easily actually talk with each other without any barriers, without having any low inferiority complex. So I think all of you here are leaders, but what you have to do right now is to tell your society, as well as your members, joining MAP, joining ISMA, joining ARMY will not make you a person who is backward, but a person who's been more idealistic, having more agenda, as well as more propaganda to make a better world to stay. And if we do that, I think in 10 years from now, we'll be able to compete with the UKEC or this big luxurious organization. And I think PPMK also will champion as a student activism organization in the future. Thank you once again. And thank you to you, Zokri. I agree wholeheartedly, and I hope that we all can get something from his sharing just now. Thank you, Zokri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ralph atas ucapan beliau yang sangatlah berharga dan beliau kata apa, beri inspirasi
Dan terima kasih juga kepada ahli panel yang sudi memberikan pandangan dan berkongsi pendapat. Seterusnya saya ingin menjemput speaker kita yang terakhir pada sesi pertama The Concert kali ini, Saudara Hijazi daripada wakil KUK untuk menyampaikan ucapan beliau. Segala hormatnya dipersilakan. Very pleasant day to Raf and Club. Okay, speech saya tak adalah seberat Eddie dan tak juga semacam Raf. Just hasil perbincangan saya dan Kamal lah. Kami dah decide nak tubuhkan satu kelab basketball. So, memandangkan sekarang dah ada kelab badminton, and tak lama lagi pun akan ada orang suggest untuk kelab basikal. So, sebenarnya kelab basketball ni yang dicadangkan ni untuk menjadikan letak di bawah satu kelab PPMK lah. So that pelajar-pelajar ni boleh melibatkan diri dalam berorganisasi, and at the end of the day boleh dapat sijil penyertaan, sijil lah. So macam nampaklah terlibat dalam kurikulum. And cadangannya perjumpaan ataupun training ni mungkin diadakan sebulan sekali, sebab seminggu sekali pun seems impossible sangat. And so antara objektifnya, so mainly macam setiap tahun, I don't know about last year tak ada kisah punya sports carnival, tapi last 2 years kita orang ada hantar representative for Malaysia untuk take part untuk main basketball, wakil Malaysia. Tapi unfortunately kalah. And so through this club, macam kita boleh tapis lah bakat-bakat yang ada. Kita boleh training sekali, so that boleh pilih untuk siapa yang berkebolehan lah untuk mewakili Malaysia untuk kisah sports carnival. And di samping tu, kita juga boleh memupuk perpaduan lah melalui kaum lah, melalui sukan. Perpaduan kaum melalui sukan. Macam kat sini macam mostly kita tahu Chinese yang macam conquer basketball kan, tapi kat sini mostly Malay juga yang main basketball ni. So macam through this club, Chinese dan Malay boleh mingle together lah. In fact pun sekarang ni pun macam kami sekarang memang ada good relationship lah dengan ada races. And besides that, mengeratkan silaturahim. So basically that's all. Mengharapkan cadangan daripada sesiapa yang pernah terlibat dalam mengasaskan sesebuah kelab untuk bagi feedback macam mana kita orang boleh terus maju ke hadapan lah. Sekian, terima kasih. Cadangan pada ahli panel tentang idea beliau ataupun cadangan penambahbaikan soalan. Anyone? Cadangan saya, sebab saya pun tak pernah lah menubuhkan ataupun terlibat dalam mana-mana organisasi sukan. Tapi saya rasa mana-mana organisasi ataupun persatuan, kalau ataupun kelab, tak kira kelab tu besar ke kecil dia, rasanya dia punya gerak kerja dia sama. Dia mesti ada orang yang betul-betul berkomitmen dengan kelab tu kan. Macam jadi sendiri mungkin. Jadi mungkin masa ataupun penubuhan kelab tu dibuat dengan ada perbincangan yang betul-betul dapat persetujuan ataupun sebenarnya bukan persetujuan lah. Maknanya ada orang yang betul-betul sanggup bagi komitmen. So maknanya bila ada gerak kerja dia, ada orang yang jadi tu, orang jadi ni. So bila ada rekrut untuk jadi pemain ke apa ke, so dan ada perancangan yang betul lah, yang detail untuk masa hadapan. Maknanya sebulan sekali latihan ke, seminggu sekali latihan ke. Jadi benda tu akan berterusan dan diharapnya tercapai lah. Kita nak tubuhkan satu kelab basketball kat Korea ni, untuk khusus untuk
ada kan. Orang yang datang sini dia ada bakat main basketball ke, dia ada bakat main bola. Sekarang ni okey lah, ada yang besi kan. So macam ada juga orang yang macam batch kita orang sendiri ada yang main basketball tapi datang sini dia dapat main masa hari sukan okey. Saya tak dapat main kan. Mungkin sebab susah nak cari partner court dan sebagainya. So ada satu benda yang sangat bagus. Dan cumanya cadangan saya mungkin pada masa perancangan aktiviti dan sebagainya itu dibuat dengan baik, komitmen ada. So insyaAllah benda ni akan terus boleh berkembang, bukan hanya hangat jaya kan. Itu saja. Okay, terima kasih Saudara Hadirul. Ada cadangan yang lain ataupun penambahbaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hafiz daripada Alhamdulillah. Sedikit mungkin cadangan lah. Sebab dulu kat sekolah pernah mewujudkan satu kelab yang walaupun dia ada ground but dia satu kelab lah. Kelab Zapin ni untuk satu mungkin yang cadangan tadi satu aktiviti yang tersusun. So dia orang boleh nampak apa moncong kelab dilakukan. Maksudnya kelab ni bukan sekadar dalam satu set sekali jumpa. So orang nampak lah bila dia join kelab ni buat apa yang benefit yang akan dapat. Yang akan dapat main setiap minggu ke, dapat jumpa orang setiap minggu sampai belajar dah. And then secondly tu ialah orang yang menggerakkan kelab tu dia kena cari network banyak. Okay. Network macam tandingan dia kena tahu, cari ni lah. Dia kena pada orang, dia kena jadi orang macam tu lah. Banyak buat research lah. Maybe dia boleh cari geng orang Korea kat sini, mungkin boleh main sama. Lepas tu lama-lama boleh jadi apa ni, macam buat tandingan ke, something like that. So walaupun dia start yang kecil, dia akan besar. Terima kasih Saudara Haris. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Saudara Hijazi. Sebelum tu izinkan saya tambah sedikit untuk Saudara Hijazi, speaker ketiga tadi. Tujuan kita membenarkan ahli-ahli PPMK untuk menggunakan medium The Council untuk menyampaikan idea mereka adalah supaya mereka dengan medium itu sendiri mereka dapat menarik minat orang yang ingin ambil tahu ataupun macam mempunyai minat yang sama tentang idea yang disampaikan oleh speaker tersebut. Maksudnya contoh kalau macam Hijazi telah menyampaikan idea beliau bahawa dia ingin menumbuhkan satu kelab basketball, dan maksudnya melalui medium ni insya-Allah kita akan dapat tarik pelajar-pelajar ataupun ahli-ahli PPMK yang berminat ataupun punya idea yang sama, dan insya-Allah boleh memperkembangkanlah idea tersebut. So secara tak langsungnya dapat promote idea student tu kepada our community lah. Dan terima kasih juga kepada ahli-ahli panel The Council kerana sudi memberi nasihat dan pandangan kepada idea tersebut. Okey, kesimpulannya tamatlah The Council sesi pertama bagi tahun ni, dan saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel The Council yang terdiri daripada wakil-wakil dari setiap persatuan, dan juga ribuan terima kasih kepada speaker-speaker yang telah dijemput dan dipilih untuk memberikan ucapan pada sesi kali ini. Dengan ini saya rasminya menutup majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.